Wanita Hari Ini. Hello, hai, Assalamualaikum, apa khabar anda semua penonton Wanita Hari Ini. Salam penuh inspirasi kami ucapkan kepada anda semua. Apa tu? Ada yang tengah masak Fatin dekat dapur, ada yang tengah memandu ketika ini, yang mendengar kami secara dalam talian di Facebook. Terima kasihlah banyak-banyak. Apa kata sekarang ni anda hantar love banyak-banyak kat Facebook tu. Nanti Kak Min kita kat dalam tu akan tolong reply love anda. Tadi kan saya macam tengok awak macam tengah buat apa tu. Saya rasa kakak tu tengah masak-masak, dia macam rasa tengok dia. Kak jangan hangit Kak, nanti suami nak balik, Syuban nak balik tengah hari ni makan hangit pula. Betul, kan? jangan salahkan Wanita Hari Ini. Tapi tak apa, semalam saya tengok awak dengan Fahdin, katanya ada orang tengah masak, dia sanggup berhenti untuk Wanita Hari Ini. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Dan kami harapkan hari ini perkongsian yang mungkin sikit sebanyak memberi inspirasi lagi kepada anda. Pastinya hari ini 16 Februari 2023. Lama tak bersama dengan awak Betul. Dan bila cakap tentang lama ni, Fatin, kita bercakap tentang 16 Februari hari ini yang merupakan bulan kedua dalam bulan Februari, dah pun masuk ke pertengahan bulannya. Dan kalau kita cakap tentang waktu ni kan, begitu cepat masa berlalu. Dan hari ini, hari Khamis juga, merupakan hari terakhir persekolahan di sesi sekolahan Grup A, yang mana di kawasan-kawasan di sekitar Kedah, Kelantan, Terengganu. Hari ini adik-adik mungkin dah pun bagi hadiah kat guru-guru. Pelajar tahun 6 kan, dah nak pula memasuki sekolah menengah tahun depan. Sedih lah. Sedih sebenarnya. Seronok kan? Kita tahulah kan, sebab kita pernah merasainya kan. Tapi tak apa, itulah sebenarnya memori yang anda akan bawa sampai bila-bila kan. Betul tu. Kawan-kawan, cikgu-cikgu kan. Pengawas, ada pula tulis-tulis surat bedak, sahabat pena lah kan. Pengalaman sendiri kan. Okey, saya tak tahulah zaman dulu-dulu masa kita kecil-kecil kan, ada buku yang kita akan tulis, kita akan bagi kawan kita untuk tulis biodata. Tapi tak tahulah kalau adik-adik sekarang masih lagi ada pengalaman yang sama ataupun serupa sebegini. Tapi kan kadang-kadang kalau hujung-hujung minggu ni, daripada minggu lepas sampailah ke minggu ni, kalau rakan-rakan di pejabat dan juga kalau kita tengok di media sosial, ramai juga dalam kalangan ibu-ibu ni yang pening sibuk ataupun menguruskan masakan-masakan dan juga makanan-makanan yang nak dibawa ke anak-anak ke sekolah. Betul. Sebabnya kan jamuan-jamuan ni kan, ada yang mak masak mihun lah, mi lah, ada yang masak sandwich dan macam-macam. Tapi kalau saya lah Fatin, mengimbau kenangan zaman persekolahan, apa tu? Yang paling mengambil memori, nasi lemak kantin 30 sen. Oh, awak nasi lemak awak 30 sen Oh, tak apa. Awak janganlah main cakap orang. Saya bihun goreng 50 sen. Dia up 20 sen. Sikit up 20 sen lah. Zaman saya lagi 30 sen. Tapi sekarang ni, kalau anda nak mengingat, sebab abang cameraman zaman dia 20 sen. Lagi. Faham. Okey. Kalau kita cakap tentang menggamit memori zaman persekolahan ni, makan mihun, mi, laksa semua dalam plastik. Okey. Kita nak kongsikan kepada anda. Mungkin tak sempat kita nak balik ke sekolah, tapi bagi anda yang merindui masakan-masakan nasi lemak kantin ni, kita bersama dengan Syifa, katanya nak bawa kita makan nasi lemak kantin. Nak tengok? Jom kita saksikan. Terima kasih. Pernah tak anda sarapan pagi dalam hutan? Mana nak makan hari ini? Saya nak bawa anda ke Hulu Langat Selangor untuk makan sarapan pagi di nasi lemak kantin. Siapa sangka pandemik COVID-19 telah merubah kehidupan dua sahabat baik ini. Tidak terlintas pada awalnya untuk membuka warung nasi lemak, namun Abdul Hadi Muhammad Nur dan Jamaluddin Ali, 40 tahun, berjaya membuktikan bahawa di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalannya. Memilih konsep seperti berada di dalam hutan, mereka berdua menambahkan suasana tenang buat pelanggan yang datang untuk menjamu selera. Jadi masa kita mula-mula buka dulu, kita cuba sediakan kawasan yang macam mana orang cakap yang sesuai dengan trend. Kalau kita lihat sekarang, ramai kafe-kafe kopi suka buka kedai-kedai yang dalam nature lah, dalam kawasan pokok-pokok apa semua. Jadi kita implement konsep tu dalam kedai kita, dan kita dapati feedback daripada pelanggan, semua cakap syok lah makan dalam macam kawasan hutan ni apa semua. Dibuka setiap hari Selasa hingga Ahad, warung nasi lemak ini menyediakan lebih dari 6 jenis lauk pauk dan aneka kuih muih tradisional. Menariknya lagi, pelanggan boleh menambah air tanpa had.
Salah satu tarikan di kedai kami adalah kami menyediakan air iaitu free refill, free flow. Okey, apa yang kami dapati di sini terdapat ramai yang datang pelanggan kami adalah daripada berkeluarga. Jadi ada budak-budak kecil ni dia suka minum air, dia tambah. Jadi bila kami fikirkan setiap kali pelanggan kena order baru juga memberikan kos yang tinggilah. Jadi dengan konsep begitu, kami anggap je lah apa yang kami buat ni sebagai salah satu sedekah juga, supaya orang boleh minum dengan selesa tanpa perlu fikir kos tambahan dengan ekonomi kita sekarang ni. Meskipun baru dibuka setahun yang lalu, warung nasi lemak ini tidak putus dengan kehadiran pelanggan yang datang dari merata negeri bagi menikmati sarapan pagi dengan kehijauan alam. Saya datang daripada KK, bawa balik rumah mak. Dan dia macam anten lah nak makan kat sini. Itu jalan-jalan sekali macam Google, jumpa kawasan ni. So try lah. Makanan dia pun okey. Suasana lah best. Ke KL, rasanya ini yang antara yang tempat yang kita boleh pergilah kan, sebab kawasan lah maksudnya sejuk, dia macam dalam hutan, dia macam kampung-kampung kan. Bagi mereka yang ingin lari dari kesibukan kota, warung nasi lemak kantin ini adalah pilihan terbaik untuk anda menjamu selera bersama dengan ahli keluarga mahupun rakan-rakan. Kawan kita makan seorang-seorang. Itulah dia makan seorang-seorang. Kenapa tak ajak kita teman? Patutlah. Dia seorang-seorang kesian kan. Dia kalau kita ambil gambar snap kat Instagram, depan tu kita boleh lukis gambar kawan-kawan Syad. Tapi tadi ada daripada KK. Kita daripada Damansara KL pun tak sampai. InsyaAllah ada rezeki tinggi. InsyaAllah. Tapi saya suka konsep yang diamalkan itu, sambil meniaga, sambil juga ada konsep bersedekah kan, untuk memberi insan-insan ataupun pelanggan-pelanggan yang datang tu menikmati hidangan tu sambil bersedekah. Tapi kadang-kadang kalau cakap tentang nasi lemak ni saya tahu, bukan anda penonton. Saya kan kalau hari hujung minggu tu, kalau ada masa yang terluang lepas makan nasi lemak tu, kadang-kadang cuaca pula kan mendung-mendung gitu kan, mendung-mendung tidak. Makan nasi lemak, lepas tu kita dah hilang dari radar. Jumpa bantal. Tarik selimut, kawan kau dah tak tahu apa dah. Tapi kebiasaannya ramai juga orang yang kaitkan tentang kalau kita makan berlebihan ataupun kita rasa bekerja terlalu banyak. Betul. Ataupun kita rasa stres dan sebagainya, kita akan kerap mengantuk. Betul ke Fatin? Kerap mengantuk. Tetapi kan saya rasa itu kerap mengantuk tu mungkin dari segi keletihan, tapi adakah dia ada kena-mengena juga dengan faktor penyakit? Ini sebenarnya kita nak bawakan hari ini, mengantuk mungkin ada faktor penyakit. Betul. Tapi sebelum kami nak tinggalkan anda dan nak terus kongsi topik hari ini bersama dengan penonton-penonton kita, dengan tetamu kita yang telah pun berada di studio, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda, pendapat ataupun mungkin ada pengalaman anda, persoalan-persoalan yang nak ditanyakan, terus kongsikan di media sosial kami. Ya, kami bawakan mengantuk tanda penyakit selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Tapi sebelum tu kita kena nyanyi konti semalam. Okay. 1, 2, 3. Mengantuk, mengantuk, nak tidur mana? Mengantuk. Sekarang ni lagi ngantuk, lagi kau bertayang-tayang. Siap ada irama lagi. Cuba kau buat irama kau mengantuk. Saya cakap, cikgu saya ngajar, saya dah mengantuk pertama sekali. Saya doa supaya saya jangan memperlihatkan saya mengantuk depan dia. Sebab apa? Hormat dan saya nak jaga hati cikgu. Tahu saya buat macam mana? Saya tuang air dalam botol air mineral saya kan, dekat dia punya penutup. Saya letak kat bawah meja. Saya ambil sikit kan. Saya tunduk, saya basuh botol. Itu saya angkat. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you... Kimi no toriko ni natte shimaera kitto, kono natsu wa jujitsu suru no modo, urasa no dreaming ga wasurei de. 3 hours later. Adik dah lambat pergi sekolah ni. Kenapa tak kejutkan adik? Kayak Mama pesedo. Jangan tidur petek.
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Waktu tidur yang ideal dan berkualiti bagi golongan dewasa adalah sekitar 7 hingga 8 jam sehari pada waktu malam. Walau bagaimanapun, ada sesetengah individu yang acap kali mengantuk pada waktu siang meskipun sudah mendapatkan tidur yang cukup. Menurut pakar dan penasihat tidur Michael Bruce, tidur tidak hanya tentang kuantiti tetapi kualiti. Mereka yang cukup tidur tetapi masih lagi mengantuk, ia mungkin disebabkan oleh kualiti tidur yang kurang. Selain itu, badan akan merasa letih dan otak menjadi penat setelah seharian melakukan pelbagai aktiviti. Ini mendorong seseorang itu menjadi cepat mengantuk. Kerap mengantuk terutama pada waktu siang juga boleh menjejaskan rutin harian terutama bagi mereka yang bekerja dan memandu. Di samping itu, kitaran tidur juga dipengaruhi oleh jam tubuh. Ia sangat sensitif dengan perubahan persekitaran seperti cahaya matahari dan suhu. Jam tubuh juga membantu dalam menentukan sama ada waktu untuk berjaga dan tidur. Oleh itu, masalah kerap mengantuk ini tidak boleh dipandang ringan kerana ia berkemungkinan boleh membawa kepada penyakit yang lebih serius. Justru, apakah faktor yang menyebabkan seseorang itu kerap mengantuk dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Okey, tumpukan perhatian anda ketika ini kerana kita melihat mengantuk tu macam mungkin kita banyak makan mengantuk. Dah mengantuk dah. Okey, mungkin banyak makan mengantuk ataupun macam Fiza kan dia selalu sibuk dengan kerja pun kadang-kadang mengantuk. Apa pandai petik nama Tak ada konten. Okey, ataupun disebabkan penyakit yang kita nak bawakan hari ini. Tapi sebelum tu saya berminat nak baca komen-komen di Facebook kami daripada Halijah Hanif. Hai Min. Wah, dia dah Hai Min sekarang. Selalu pengacara je. Double F. Wanita hari ini TV3 ngantuk ni kadang-kadang tak boleh bawa bincang dah. Berat mata walaupun dah tidur lebih had. Bila refer doktor kata faktor kolesterol tinggi ataupun masalah saraf. Sekarang dah tak kerja, okey pula. Betul juga. Okey. Saya tengah relate kan. Tapi Puan Halijah ni kita minta alamat dia belum bagi lagi. Puan Halijah tolong reply DM Min tu. Okey, kita nak kongsikan satu lagi daripada Siti Zainab Ismail. Dia kata mengantuk sangat mengganggu pekerjaan harian. Walaupun malam tidur awal pukul 9 hingga 10 pagi dah mengantuk. Apakah sebenarnya faktor usia ataupun sakit? Ini nak kita bincangkan bersama dengan tetamu kita di studio pada hari ini. Dan kita telah pun bersama dengan 4 orang tetamu. Di sebelah saya kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Jayanti Kulasigara, Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Otorinolaryngologi Jabatan Otorinolaryngologi PUM. Cabar juga sebutan tu doktor. Sebutan yang betul tu macam mana doktor? Otorinolaryngology. Lagi sekali doktor. Otorinolaryngology. Okey, ada kita baca berita kan? ENT boleh. ENT. Okey. Kita juga bersama dengan Nasjah Helmi, pesakit obstructive sleep apnea ataupun OSA. Dan kita juga bersama dengan saya kenal. Kita bersama dengan Haiza Hanafi dan juga Hanif Miswan daripada Bulletin FM. Okey. Nampak senang kan? Sedap buat duit. Tak payah rhinology. Tak ada. Sebab tadi awal tadi dia tanya macam nak sebut. Tapi tak apalah. Okey. Kita guna-guna aja penonton. Kalau kita bercakap tentang mengantuk ni doktor, ini perkataan sering kali kita sebut, bukan sahaja terjadi dalam kalangan orang dewasa, tapi juga kanak-kanak. Kalau pagi-pagi nak kejut anak-anak tu mungkin anak kata mengantuk dan sebagainya, kita beranggapan ada kalanya anak-anak ini memberi alasan. Tapi sebenarnya adakah masalah mengantuk ini merupakan satu masalah dan juga penyebab kepada penyakit? Memang masalah mengantuk kadang-kala ada penyakit, kadang-kala tak ada penyakit. So kita kena dengar cerita orang yang ada masalah mengantuk. Okey. So bila kita tidur malam, bukan saja tempo kita tidur. Kita kena tengok kualiti tidur kita. Okey, so kualiti tidur ini ada 4 komponen. Berapa cepat kita tidur, bila tidur kena tidur berterusan. Kalau bangun banyak kali, memang tak kualiti tidur tak baik. Lepas tu bila tidur kita terbangun, cepat tak kita boleh tidur balik. Dan waktu tidur kita.
So pekerja shift ke, pekerja yang kena bangun banyak awal, masa mereka tidur itu tak sejajar dengan irama skedin kita. Okey, skedin. Ya, so kita dalam badan kita ada jam dalaman. Body clock tu tadi tu jam tubuh. Okey. Okey, so body clock ini memang secara semula jadi kita kena tidur malam, bangun pagi. So pekerja shift mereka kerja malam, tidur petang. So apa berlaku ialah bila cahaya kena mata, cahaya akan cakap okey sekarang cerah, otak akan kortisol punya hormon akan masuk dalam badan, dia akan kasih kita tenaga, kita nak buat banyak perkara. Tak boleh tidur lah kan sebab tak boleh terang. tidur. Tapi bila gelap, badan akan riliskan melatonin. Melatonin ini akan menjadikan kita rasa sekarang nak mengantuk, rasa nak tidur. So itu berlaku bila gelap malam. So secara semula jadi kita memang kena tidur malam, bangun bila cerah. Okey. Saya tengah relatekan dengan kita pun macam kadang-kadang shift juga kan. Okey, tak apa. Kejap lagi kita akan sambung balik bersama dengan Prof. Kita nak tanyakan juga kepada Puan Najdia Helmi, merupakan pesakit. Mungkin boleh cerita juga, ada penonton di rumah yang mungkin tak berapa jelas berkenaan dengan mengantuk dan kata boleh cenderung kepada pesakit, penyakit. Mungkin boleh kongsikan. Okey. Yang saya perasan berapa tahun sebelum ni saya kerap mengantuk. Menguap tu memang banyak kali. Bila saya buat kerja, masa tengah buat kerja saya boleh tertidur. Bila saya buat kerja sikit saya cepat penat, mengantuk. Lepas tu bila saya cuba tidur, saya bangun tidur tu macam rasa tak fresh, walaupun tidur saya tu cukup 8 jam ke kadang terlebih jam pun bila bangun macam tak fresh langsung. Okey, adakah sebenarnya Puan Nadia ni memang bekerja secara normal, kerja di pejabat ataupun bekerja shift macam doktor katakan tadi? Saya kerja normal 9 to 5 lah. Okey, normal tapi mengalami rasa mengantuk begitu. Kejap lagi kita nak tanyakan kepada Nadia lah, apa agaknya faktor-faktor yang menyebab dan sehinggakan Nadia mendapat bantuan dan juga rawatan bersama dengan doktor. Tapi nak tanya kepada rakan-rakan kita tadi dia angguk nampak serius ya. Dia angguk kan, faham. Dia buat faham. Okey, saya. Okey, Haiza dan juga Hanif, kalau sekarang ini slot di buletin mungkin petang. Tapi sebelum ni kita tahu yang Haiza ada slot pagi, Hanif juga sebelum ini di Malaysia hari ini memang memerlukan tugasan yang pagi. Kadang-kadang petang pergi di stadium, malam buat dan macam-macam aktiviti dan sebagainya. Untuk anda berdua, adakah sebenarnya pernah mengalami rasa mengantuk yang terlalu sangat dalam nak menguruskan jadual pekerjaan yang shift ni sebenarnya? Saya dulu. Okey, untuk Aiza pernah bekerja 6 sampai 10 pagi, tapi kerja saya bukan setakat tu saja. Saya round the clock. Kita istilah sebagai seorang yang bekerja sebagai penyampai, penyanyi, pengacara, semua ni kita tak ada waktu rehat. Sabtu Ahad pun kita kerja kan. Jadi Aiza punya waktu tidur tu tak pernah betul sebenarnya, dan pernah tanya doktor juga tadi sebelum kita masuk set. Cakap doktor, saya pernah tertidur tengah bawa kereta sebab saya kadang-kadang takut benda yang tak elok berlaku, saya akan parking pergi kat petrol station. Tapi dah kadang-kadang kita fikir macam alah sikit je lagi nak sampai, sikit je lagi nak sampai. Saya drive, saya tak tahu yang sebenarnya saya tertidur dekat traffic light sampai saya langgar kereta depan. Tapi saya tak sedar, rupanya lori kat sebelah ni horn. Saya pun macam saya toleh dia, kenapa? Dia tunjuk macam tu je. So, tapi doktor kata tu microsleep lah. Cumanya kita takutlah kalau benda tu berlanjutan dan dia petanda ada penyakit ke apa kan. Mungkin disebabkan kita rasa letih dan tak dapat kawal rasa mengantuk itu sendiri. Itu kejap lagi kita nak tanya lebih daripada doktor. Dan Hanif mungkin boleh kongsikan? Saya kira mengantuk ketika bekerja ni cabaran kita semua lah kan di bidang penyiaran ni. Saya pernah buat liputan sambil mengantuk. Maksudnya luar biasa. Maksudnya ketika live memang kita kena. Cuba tunjuk gaya tu. Kita kena ketika live kita macam nilah, tapi bila once kita pergi ke break ke apa semua kita akan menguap apa semua. Betul. Dan kerana itu mungkin kerana tak cukup rehat, tak ada kualiti tidur yang doktor cakap tadi, dan saya percaya benda itu adalah cabaran kita, dan saya tak pernah terfikir bahawa ianya adalah petanda penyakit, kerana bagi kita macam sebab kita tak cukup rehat, tak cukup tidur kan. Tapi bila dengar pengalaman bahawa ini adalah penyakit, boleh bawa kepada penyakit, terus saya buka buku, saya bacalah. Saya macam, aku ada tak ciri-ciri yang boleh datangkan penyakit ini? Betul. Okey. Itu kata Hanif kan, dan kita dah dengarkan beberapa penjelasan daripada tetamu kita. Tapi kita nak bawakan pemerhatian anda untuk kita dengarkan juga kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Silakan.
Oh, saya selalu mengantuk bila lepas makan je. Lepas ngantuk tu, tidur je lah. Kerap ke dalam satu hari tu memang lepas makan mengantuk? Ada tak mungkin check? Tak ada. Tengoklah kalau makan banyak, tidurlah kan. Kalau tak makan sikit, tak adalah. Saya memang selalu cepat mengantuk and paling mengantuk bila buka buku nak study tu. Buka buku, auto, ngantuk terus. Ngantuk, I makan je. Kunyah-kunyah sikit, dengar lagu. That's all. Saya selalu mengantuk. Mengantuk tu bila buat kerja, bila study, dalam kereta pun kita mengantuk sebab kita drive kan. Okay, bila saya mengantuk, saya minum air banyak-banyak tau. Setengah orang dia minum kopi. Saya tak minum kopi, so saya minum air kosong banyak-banyak. Okay, maksudnya saya selalu bila depan komputer tu, bila dah lama sangat, lebih kurang dalam 2 jam saya duduk depan komputer, dah mula rasa mengantuk lah. Cara saya nak hilangkan ngantuk tu, saya bangun stretching, buat stretching. Dan lepas tu saya minum air suam, dan recover balik lah. So maksudnya segar balik lah. Okey, mungkin ada kena-mengena juga dengan penonton di rumah kan. Anda rasa macam itu saya pun ada mengalami masalah yang sama. Okey, hari ini kita tanyakan kepada doktor. Doktor, macam mana untuk kita nak kenal pasti sama ada kita mengantuk sebab kita tak cukup tidur atau kita mengantuk sangat sebenarnya kita ni ada penyakit. Okey. So bila memang tak boleh tidur, tak cukup tidur, berdengkur. Dengkur ini ada masalah pernafasan. Kita bila tidur, especially bila ada pasangan cakap, ada dengkur sangat kuat, ada masa tak ada pernafasan langsung, itu apnea. So masalah macam ini, itu ada masalah sleep apnea. So kena datang pakai ENT, tengok ada tak masalah obstructive sleep apnea. Itu saluran sempit. So bila kita tidur lena, nyenyak, otot-otot semua kita semua relax. So bila relax, saluran jadi sempit. Bila jadi sempit, tak cukup oksigen masuk ke paru-paru, tak cukup oksigen pergi ke otak, kita akan terjaga. So, banyak kali terjaga, kualiti tidur kurang. Doktor bercakap tentang sleep apnea ini yang mungkin ramai dalam kalangan penonton merasakan mengantuk ini bukan satu masalah ataupun penyakit. Ini perkara biasa. Sebab kata orang, takkanlah saya ni duduk kat rumah, suri rumah, takkanlah saya mengantuk ni disebabkan masalah penyakit. Mungkin mereka merasakan ini masalah disebabkan oleh tak ada waktu rehat. Kadang-kadang jadi suri rumah ataupun suri ramah kat rumah tu, uruskan anak-anak, suami dan sebagainya. Tapi ini mungkin bila punca pada penyakit. Sebelum kita nak tanyakan soalan kepada Puan Najdia sendiri, ini daripada Puan Rohana, Doktor Nadia dan juga rakan-rakan kita. Dia kata tengok WHO di telefon saja sambil memasak. Tak mahu ketinggalan, sibuk bah. WHO ni kalau tengok hilang mengantuk. Yang ini ubat dia. Sebelum dia jumpa doktor. Tapi Puan Najdia, sebelum Puan Najdia jumpa ubat di WHO, Puan Najdia mengalami masalah ni seperti yang dikatakan tadi kan. Dah tidur cukup, tidur lebih tapi rasa mengantuk dan sebagainya. Orang ada pasangan, doktor. Adalah pasangan nak bagi tahu. Kalau yang tak ada pasangan, kena record sendiri ke macam mana? Itu masalah juga kan. Nak tahu kita ada masalah kan. Jadi Puan Najdia sendiri, bila dah tahu, kena sebelum tidur record. Dengar bunyi ada kan. Kalau macam Puan Najdia sendiri, apakah faktor yang menyebabkan Puan Najdia merasakan apa yang dia alami oleh Puan Najdia ini satu penyakit? Bila saya sedar, bila mengantuk tu, banyak kali tidur pun mesti sama juga, tak ada apa-apa. Bila saya cuba rehat, dapatkan cukup rehat, mesti sama juga. Husband saya perasan saya dengkur kuat. Saya dengkur kuat, lepas tu saya ingat mungkin sebab penat lah kan, normal lah kan macam tu. Tapi bila dengkur tu dicampur dengan pernafasan, saya stop untuk few seconds macam 10 saat ke macam tu. Bila bangun, bila saya start bernafas balik, husband cakap saya macam tercungap-cungap. Jadi dalam sepanjang saya tidur tu banyak kali jadi macam tu. So saya pun rasa risau juga kan, takut apa-apa jadi masa saya tidur. Jadi saya buat keputusan untuk jumpa doktor lah, dapatkan pandangan doktor. Berapa lama sebenarnya dalam tempoh lepas suami cakap, awak tidur ni ada bunyi-bunyi manja macam tu kan, baru nak pergi berjumpa dengan doktor untuk mendapat rawatan? Ambil masa jugalah, few months macam tu lah. Lepas tu bila bangun macam penat sangat, saya rasa mungkin efek daripada tak cukup tidur macam tu. So saya decide untuk jumpa doktor lah. Okey, tapi sebenarnya kalau kita mengantuk ni dari segi kita kena pasti itu mungkin salah satu daripada penyakit ataupun gaya hidup kita. Kan kita keluar, kita rasa badan kita ni kuat sangat ni boleh. Tapi sebenarnya badan je bergerak, otak tu dah penat. Aiza pernah mengalaminya? Pernah, tapi oleh kerana
kerja, komitmen tu kadang-kadang kita benda tu dihilang tiba-tiba. Tapi lepas habis kerja tu dia macam satu beban yang besar datang kat kita tu. Ya Allah, penatnya. Tapi mudahlah untuk kita tidur. Tidak tak ada macam ganggu sampai macam terlalu penat sangat tak boleh tidur tu tak adalah. Kalau saya paksa juga untuk pejam mata. Itu baguslah kan paksa. Tapi kalau saya tak boleh tidur. Lagi penat saya tak boleh tidur. Betul. Saya setuju juga. Aiza pernah rasa kalau macam terlalu penat kita tak boleh tidur. Kita tak tengok handphone tak apa tapi kebil tengok shilling seorang-seorang. Pernah rasa tapi dia tidaklah sampai macam kerap berlaku lah. Tak menjadi masalah besar lah sebenarnya. Dia ni cepat tidur sampai pun sebelum start dia tidur dulu. Nampak yang sebelah tu kan dia bahangan. Tapi yang sebelah tu ada pasangan. Kita boleh gunakan talian hayat telefon pasangan. Kita bersama dengan dia tengah jaga SPM, dia tengah jaga SPM. Okey. Kita nak tengok sebab ada tak tahulah juga. Pernah tak tanya ataupun pasangan pernah tak mengadu macam yang you malam tadi tidur B. You tidur malam tadi ada bunyi-bunyi sikit. Pernah tak? Tepat sekali. Saya betul lah saya macam mana tahu benda-benda situasi. Alah kita perempuan. Awak ni dah tanya. Bila doktor cakap tadi berkenaan berdengkur tu kan. Yalah, suara lelaki kat sini kan. Saya mengalami situasi tu betul sebab sebelum ni tidak tapi mungkin kerana dah terlalu kerap bekerja. Sekarang ni memang ada berdengkur tu. Tak apalah kita cakap berdengkur tu memang kerap lah. Dan pasangan saya akan macam kejut saya untuk mengelakkan tepuk apa? Dia macam tu. Tak ada lah, dia mesti cari dulu macam tu. Boleh kejut. Lepas dah ada anak seorang. Tahun pertama. Itu nanti kita sembang. Baru nak macam buah perasaan. Itu tahun pertama. Itu tahun pertama. Lepas dah ada anak seorang, asyik buat hal, banyak lambat je dia gerak-gerak. 5 tahun. Lepas 5 tahun. Supaya saya bangun dan menghentikan kitaran dengkuran tu. Sebab kita tahu dengkur tu adalah masalah kan. Dan bagi saya adalah biasalah tu orang dengkur. Penat. Itulah stigma kan? Bukan biasa. Kalau dengkur memang ada masalah. Tapi kalau ada jenis-jenis dengkur kan? Lebih baik tengok pakar. Okey. Sebab ada setengah orang dia berdengkur dia manja-manja. Ada setengah orang dia dengkur macam ada bunyi whistle. Saya ada kawan yang dengkur manja tu. Ya waktu salah cerita kat saya tak nak tidur satu bilik dengan dia lagi. Kalau dengkur setiap hari, hampir setiap hari, memang ada masalah. Kalau mengantuk, setiap hari mengantuk untuk 1-2 bulan macam ini, baik jumpa doktor. Okey, doktor. Sebenarnya ada juga dalam kalangan rakan-rakan kami ni sebenarnya yang memang mengalami masalah mengantuk ni. Topik ini juga kami angkat dan bawa untuk kongsikan tentang permasalahan ini. Yang mana beliau ni kadang-kadang di depan komputer boleh tertidur ataupun kita tengah bercakap pun boleh tertidur. Adakah ini sebenarnya boleh mendatangkan bahaya? Kita gelak-gelak juga ni. Tapi kita tak nak orang ataupun penonton-penonton kita menganggap ini satu masalah yang biasa. Yang mana ia mungkin boleh mendatangkan mudarat. Ini masalah besar kerana yang takut is bila memandu kereta. Mandu kereta kita tak sedar. Kita tersedar microsleep ini untuk beberapa saat saja. 1 saat sampai 30 saat. Kita tertidur. Dan kita tak rasa. So bila bangun nanti kena langgar kereta. So kalau ada microsleep, masalah microsleep, lebih baik tengok kenapa ada microsleep ini. Is it kerana tak cukup tidur ke? Kualiti tidur tak cukup ke? Atau ada masalah macam endocrine, macam hypothyroidism. So kena jumpa doktor, tengok ada tak penyakit-penyakit lain. Doktor dah cakap tentang masalah-masalah endocrine. Kita tahu masalah-masalah endocrine ni seperti masalah thyroid, kencing manis dan sebagainya. Adakah masalah mengantuk ini juga ada disebabkan oleh faktor-faktor pada penyakit-penyakit ini, terutamanya golongan wanita, adakah disebabkan oleh perubahan hormon-hormon tertentu dan sebagainya? Semasa haid, sebelum dan semasa haid, kita punya melatonin tu kurang. So kita pun akan rasa letih, kadang-kadang banyak pendarahan, masalah anemia. So kalau macam ini pun kena jumpa doktor, kena tengok. Dia rasa macam mengantuk, rasa lemah badan, rasa tak berdaya kan doktor. Tapi saya nak tanya juga, selain daripada kita tahu faktor-faktor macam kita microsleep dan sebagainya, apa sebenarnya yang cenderung untuk kalau kita mengantuk tu, ini antara penyakit-penyakit yang mungkin anda sedang hadapi? So kalau bangun banyak kali, tak cukup tidur, berdengkur, tercekik dalam tidur, bila bangun rasa sangat letih, macam tak segar. So ini semua masalah
ada masalah penyakit. Okey. Jadi kita kena perlu berjumpa dengan doktor, dapatkan diagnosis untuk kita mengetahui apakah punca-punca penyakit tersebut. Mungkin boleh dikongsikan juga oleh Nashdia sendiri kan, dah pun berjumpa dengan doktor. Apakah antara rawatan-rawatan awal ataupun soalan-soalan lazim yang ditanyakan oleh doktor? Sebab kadang-kadang kita ni malu nak jumpa dengan doktor. Kita suka jumpa doktor Google. Kita akan membaca, kita tengok dulu yelah ada penyakit ni lah kita. Ni saya cakap diri sendiri juga ni. Tapi untuk berjumpa dengan doktor macam Nashdia sendiri, bila jumpa dengan doktor, apa yang anda lakukan? Apa yang anda cakap, doktor, saya ada masalah mengantuk. Macam tu ke atau bagaimana? Saya bila sebelum jumpa doktor pun saya ada Google juga lah. Tengok simptom apa kan. Itulah sebab risau penyakit lain kan. Jadi bila jumpa dengan doktor, doktor tanya soalan, ada dengkur ke tak, masa tidur tu macam mana, ada tercekik ke tak, berapa lama agak-agak, tanya dekat husband lah, berapa lama agak-agak pernafasan stop. Lepas tu bila bangun tu rasa segar ke tak, bila doktor dapat jawapan tu, doktor refer saya ke hospital PPUM lah untuk dapat rawatan pakar. Okey. Kalau kita lihat di gambar yang dikongsikan ini rawatan lanjutan yang telah pun didapatkan. Apabila mendapat rawatan, berjumpa dengan doktor pakar, doktor akan membuat diagnosa dan kemudian memberikan rawatan. Ketika ini apa rawatan yang diberikan? Kalau kita tengok pada awalnya dipakaikan topeng itu, mungkin boleh kongsikan kepada penonton. Masa awal tu saya buat sleep study dulu. Sleep study untuk doktor confirmkan ada pernafasan berhenti tak. Lepas tu doktor suggest pakai mesin CPAP, mesin yang membantu bernafas masa tidur. Bila saya cakap saya kurang selesa gunakan mesin tu, jadi doktor bagi option lain lah. Option macam operation ke semua. Jadi yang last solution untuk saya, bila doktor kata saya sesuai untuk operation, saya setujulah untuk buat. Okey. Dan sekarang bagaimana kondisinya? Adakah memang dah tak ada langsung ataupun ada juga tanda-tanda sedikit? Alhamdulillah lah. Ini masuk minggu ketiga lepas operation. Oh, baru lagi. Baru jugalah. Alhamdulillah. Nampak perubahan bila tidur tu, dia punya snoring tu dah kurang. Bila dah tak ada lagi yang tercekik tu, rasa kurang mengantuk lah sekarang. Sebab dalam proses nak baikkan, so ambil masa lah kan doktor. Dan doktor mungkin juga boleh kongsikan yang mana kalau kita nak mendapatkan rawatan, kita tak nak lah kan kalau orang cakap ada tanda-tanda tu kita terus pergi jumpa doktor. Mungkin apa sebenarnya dia punya red flag dia untuk kita terus, ini mungkin akan menyebabkan penyakit, doktor? Okey, so kat PPUM kita ada perkhidmatan tidur. So pelbagai pakar ada. Pakar ENT, pakar maxillofacial, respi, neuro. So setiap pakar akan tengok pasien. Kita akan buat ujian tidur dulu. So ujian tidur akan cakap, ini masalah sleep apnea atau tak. Kalau sleep apnea, dia sederhana atau teruk. Lepas tu kita akan advise pasien untuk cuba CPAP machine. So alat ini untuk kasih udara masuk. Dia force udara masuk kerana ada halangan kat saluran pernafasan kita. So bukan semua pasien boleh tahan guna CPAP. So macam kes Nashdia, bila kita tengok dalam tonsil dia besar, lelangit dia sangat longgar. So kita buat operation, kita keluarkan tonsil, kita ketatkan lelangit, so lebih ruang dalam tekak dia. Jadi itu antara rawatannya. Maknanya ada cara untuk mengubahnya. Memang ada. Saya nak baca komen-komen daripada macam-macam komen daripada penonton yang sempat kami bacakan. Ini daripada Lina Johan. Dia kata, "Hi WHI, nak tanya, tak cukup tidur ni penyakit cirrhosis boleh merebak lagi banyak ke? Ataupun kalau kita stres, penyakit cirrhosis ini boleh merebak lagi banyak? Adakah faktor mengantuk dia itu doktor soalannya? Dan ada satu lagi. Ini kena baca juga sekejap ya. Doktor, ini daripada Shifanor. Dia kata, saya kerap mengantuk dan suka tidur. Mungkin disebabkan kesunyian. Itu macam mana, doktor? Itu ada jawapan ke, doktor? Itu mungkin dia bimbang ke, dia rasa depressed. Yang memang orang yang ada masalah stres, kesunyian, sampai dia depressed, tak makan, tak cukup tidur, memang bolehlah. Boleh jadi mengantuk kerana tak cukup tidur. Nak lupakan masalah. Tapi jawapan dia mungkin cari pasangan, doktor. Betul, doktor? Okey. Doktor, jawab soalan kepada soalan awal tadi tu. Adakah disebabkan rasa mengantuk ini juga boleh menyebabkan kepada masalah penyakit lain, contohnya seperti cirrhosis? Memang kalau kita tak cukup tidur, memang akan mengakibatkan tekanan darah kita tinggi, kita rasa lesu, konsentrasi kita tak baik. Boleh
dapat masalah jantung kerana tak cukup oksigen masuk. Okay. So jantung kena pump lebih keras. Okay. So jantung pump lebih keras, you can get heart attack, you can get an enlarged heart. Lepas tu tekanan darah pun boleh tinggi. Kalau tekanan darah tinggi, you can get a stroke. Masalah kencing manis. So memang tidur ini sangat penting. Quality sleep betul. Quality. Okay. And also tempo. 7 ke 9 jam setiap malam. Walaupun orang dewasa. Yes. Okey, doktor, saya sedikit soalan sebelum kita nak pergi ke soalan terakhir. Kita bercakap tentang kita orang dewasa yang memahami tentang konsep mengantuk, faktor. Kita tahu kita orang dewasa ni tak cukup tidur, tak cukup rehat dan sebagainya. Tapi bila ini berlaku dalam kalangan anak-anak kita, penting untuk ibu bapa cakna ataupun tahu ini simptom yang mungkin anak-anak mereka ini boleh mengalami penyakit-penyakit tertentu kalau mungkin badan anak tu sedikit obes dan sebagainya. Bagaimana kita nak tahu tentang masalah ini dalam kalangan anak-anak? So satu, kalau berdengkur dia bukan normal. Okay. So bukan cakap itu kira dia letih itu sebab berdengkur, bukan macam ini. Okay. Kalau berdengkur hampir setiap hari, pergi sekolah tak boleh, cikgu cakap memang tak fokus, prestasi sudah kurang, datang dia tak mau buat senaman kerana dia letih. So faktor-faktor ini ada masalah sleep apnea ini. Okey, saya nak tambah sebab dia ada juga ciri-ciri itu pada anak saya. Apa yang patut kita lakukan? So datang tengok pakar ENT. Saya biasanya akan dengar cerita dulu. Lepas tu memeriksa, kita masuk skop. Kat klinik kita masuk skop, tengok hidung, tengok dalam tekak, apa masalah. Kadang-kadang tonsil besar, especially kanak-kanak. Tonsil dia boleh besar, belakang hidung adenoid juga boleh besar. Masalah ini akan menyempitkan saluran pernafasan. So tak cukup udara lah masuk bila kita tidur kerana otot-otot semua sudah relax. Doktor tambah sikit, posisi tidur memain peranan tak? Macam bantal kita kena tinggi ataupun kena tidur meniarap ke? Tak, kalau you tengok anak suka tidur atas perut atau tidur sampai leher macam ini. Okey, itu anak saya. Itu maknanya tak cukup udara, dia sedang cari tempat untuk dapat udara masuk. Okey, mungkin yang doktor katakan tadi lah, dia mungkin ada masalah tonsil ataupun ada blockage di belakang dan sebagainya. Doktor, tapi kalau sebagai ibu bapa ataupun kita penonton yang sedang menonton ketika ini, sebelum kita berjumpa dengan doktor, kalau kita ada simptom-simptom yang sedikit ni, adakah cara-cara lain yang kita boleh lakukan dulu kat rumah? Contohnya ada orang kata tadi, dia mungkin dikurangkan minum kopi, jogging, senaman dan sebagainya. So itu sleep hygiene. So kena tidur waktu tepat, on time. Jangan skrin semua 1 jam sebelum tidur, kena pakai skrin. Okey. Kurangkan makanan macam kafein punya makanan. Jangan makan lewat-lewat. Perut penuh dengan makanan, you pergi tidur susah nak tidur. Itu semua puncanya. Okey, kita akan bersama dengan Haizal dan juga Hanif sekali lagi selepas ini. Kita juga nak ucapkan terima kasih kepada Najdia. Tapi sebelum kita nak habiskan sesi kita ini, Najdia, mungkin ada sedikit pesanan kepada penonton-penonton lah untuk yang sedang menonton ketika ini. Bagaimana kita nak ingatkan diri kita dan juga penonton agar jangan mengambil mudah tentang masalah mengantuk ni? Okey, kalau rasa macam mengantuk, walaupun kita cuba dapatkan waktu rehat yang cukup, tapi still mengantuk, bangun pun tak fresh dan ada rasa dengkur ke, kuat ke, slow ke, dapatkan rawatan doktor lah. Jangan ambil remeh perkara ni lah. Sebab boleh bawa penyakit yang lain juga kan kalau tak dapat rawatan. Okey, jangan ambil remeh kalau kita ada isu mengantuk ni. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Jayati, anak perempuan Kula Segara, dan juga Najdia Helmi kerana bersama dengan wanita hari ini. Kita akan bersama dengan Haizal dan juga Hanif sebentar saja nanti. Betul. Kami harapkan perkongsian kita tentang masalah mengantuk ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat yang berguna untuk anda penonton-penonton. Jangan pernah kita ambil mudah tentang perkara ini, khususnya jika ia berlaku dalam kalangan anak-anak kita. Kalau cikgu cakap kat sekolah tertidur, berdengkur dan sebagainya, sila ambil perhatian dan dapatkan rawatan yang sepatutnya daripada mereka yang lebih pakar. Okey, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua tetamu kita. Selepas ini, kita nak bersama dengan rakan-rakan kita ini sekali lagi. Apa agaknya yang mereka nak kongsikan? Wanita hari ini. Masterclass Blue Jet FM membawakan diskusi isu semasa, sosial, ekonomi dan politik. Perbincangan yang santai dan informatif, tepat dan komprehensif. Memberi inspirasi dan motivasi. Bersama panel-panel yang hebat.
anda juga berpeluang memenangi wang tunai. Webinar percuma live di Facebook Bulletin FM. Masterclass Bulletin FM. Wanita hari ini terus temani anda dan kami Double H dah ambil alih untuk kita kongsikan berkenaan dengan pelbagai lagi perkongsian. Kalau tadi mengantuk, sekarang segar-segarkan diri anda. Ya, Hanif, Haiza, tapi tetamu kita Double F, tetamu. Seronok juga sesekali jadi tetamu Okey kan? Okey. Okey. Kita perkenalkan pakar geonkologi. Tak payah buat yang ulang. Jangan ulang. Okey. Sebenarnya kita nak kongsikan bersama dengan Haiza dan juga Hani ni santai-santai saja. Okey, tak biasa pula. Kita benarkan untuk ambil. Boleh ya? Sebab kalau orang kenal Haiza dan juga Hanif ni kan sebagai penyanyi, selebriti, pengulas sukan dan sebagainya. Tapi kita nak tahulah, kalau kat TV ni kita cakap ada kamera tau. Tapi bila kita cakap dekat radio ni, kita bercakap dengan berjuta-juta pendengar tapi tak dengar. Susah tak jadi announce radio? Bagi saya sangat susah sebab saya seperti kalian bermula dengan TV. Ini baru tahun pertama. Saya sangat banyak belajar, sangat banyak ditegur, sangat banyak dibentuklah untuk membezakan karakter di TV dan karakter di radio. Susah sebab kita ada kamera untuk make contact kan. Tapi dekat radio ni kita hanya ada mic sahaja untuk bercakap dan kita bayangkan bahawa pendengar-pendengar kita ni berinteraksi bersama dengan kita. Susahlah tapi nak tanya orang lebih pengalaman. Silakan. Betul juga, kita pun macam dia juga. Masa baru-baru masuk pun aku nak cakap dengan siapa ni? Macam ada mic, ada ni dengan kita punya mesin-mesin ni lah kan. Tapi lama-kelamaan bila daripada orang-orang yang senior, contoh macam AG semua, Aiza Borak-Borak Muaz, lepas tu kata memang radio macam gini tapi kita kena rasa ada orang dengan kita. Kalau kita on air bertiga, kita on air berdua, at least ada orang nak cakap. Kalau seorang, macam ibaratnya macam semua orang tengah tengok kita sekarang. Tolong dengar apa kami cakap. Tolong dengar ya kawan-kawan. Okey, silakan Fatih. Kalau nak bercakap mengenai chemistry pula, sebenarnya kalau berdua tu bercantum dia jadi lagi macam havoc kan. Berdua lebih baik. Berdua lebih baik. Bergabunglah awak. Alah awak pun. Apa tu soalan ke? Soalan. Chemistry-nya bagaimana? Okey, nak dapat. Awak tak baik dengan kawan kita. Nak tahu kan? Nak dapat chemistry dengan Hanif Iswan ni sebab kalau ikutkan je lah, dia budak TV. Kita macam jarang jumpa tengok TV. Dak TV. So bila sebenarnya dia dah masuk ke radio, waktu tu dia dah buat spektator sukan. Daripada situ jumpa macam gitu-gitu je lah. Pun pandang macam pandang dinding je, tak pandang kita. Tiba-tiba bos kata, Haiza, untuk yang baru ni nanti awak digandingkan berdua. Saya tanya siapa, masa tu tak cakap lagi. Adalah. Lepas tu ujung-ujung Haiza dah tahu dah. Cakap Double H. Okey, Double H. Siapa lagi kat situ? Takkan awak tak ingat Hasfiza pula. Tak ada Hasfiza. Betul juga. Awak sampai hati. Awak bukan F lah. Kita macam-macam awak. Kita ada F macam-macam. Okey. Jadi tapi kan kalau pendengar-pendengar Bulletin FM ni memang tahulah Bulletin FM daripada dulu memang sangat-sangat aktif buat aktiviti kebajikan, kemasyarakatan. Dulu ada pergi gelandangan, betul? Baru-baru ni waktu tengok meriah kat sekolah. Okey, jadi kempen tahun ni betul, kempen kali ni kita BBB juga, Berita Belanja Breakfast, dan macam Fiza cakap, kita memang ke sekolah yang terpilih di sekitar Lembah Kelang ini dan ada beberapa permintaan di luar juga, nanti kita akan cuba pergilah ya. Dan ini fokusnya adalah untuk belanja breakfast kepada pelajar-pelajar sekolah dan juga warga sekolah lah. Dan kita nak beritahu kepentingan breakfast sebab 65% cakap budak-budak sekolah ni tak ambil breakfast sarapan. Terus pergi je lah. Kita terkenal dengan breakfast di Sking kan, tapi mereka tak sempat nak bersarapan. Dan lebih penting juga selain daripada nak belanja breakfast saja, kita tekankan prinsip rukun negara. Sebab itulah saya kena baca ikrar di perhimpunan. Ingat tak dulu masa kita ketua pengawas dulu kan? 20 tahun lepas awak baca ikrar. Ketua pengawas. 20 tahun lepas awak tak payah kita umur awak kat semua orang. Yang lepas lah. Yang lepas jangan dikenal ya. Sekarang ni kena baca ikrar balik, rasa macam keterujaan untuk rukun negara tu best. Ya, mula dia baca doa juga. Lepas tu kita bergilir-gilir. Dan satu lagi, situasi kat sekolah ni, kalau kita balik semula ke sekolah, ada satu ni yang tak berubah. Okey, apa tu? Bila cikgu kata selamat pagi, Assalamualaikum, dia akan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Hanif ada macam tu. Dia bernada tu macam tu kan. Selamat pagi cikgu. Macam tu kan. Okey, itu sambutan lah kan. Tapi mungkin selepas ni nak diperluaskan banyak lagi sekolah ke apa perancangan? Betul, sebab kita pun ada kongsi dekat dalam media sosial, bagi tahu yang aktiviti yang kita buat sekarang ni, dan sebenarnya permintaan sangat banyak. Bukan saja sekolah-sekolah dari Lembah Kelang, tapi di luar. Ada yang sudah datang Perlis, Kedah, Johor. Mana lagi Kelang dekat je.
Okey, Melaka, satu Malaysia lah. Dan ada juga ibu bapa yang macam, lepas kita tengok anak kita breakfast dengan you all, kata dia, kita tu buka Bulletin FM. Itu yang kami mahu. Lepas tu satu lagi, kita rasa budak-budak ni kan bila dia nampak lah kita semua, mungkin ada yang perasan, ada yang nampak muka ni selalu kat TV ke apa kan, dia akan lagi rasa teruja, dan sebab cikgu akan bagi tahu, okey, hari Isnin kita ada ni, semua akan datang sekolah. So macam nak jumpa ni apa semua, nak ada jumpa aktiviti. Kak Haizah dengan abang Bonda. Anak semua tu anak tu. Betul tu. Okey, selain daripada BBB ni, ada macam-macam lagi aktiviti yang dijalankan oleh Bulletin juga kan. Contoh dia seperti webinar masterclass Bulletin. Yang kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, dia akan cerita ataupun bincang tentang topik perniagaan. Tapi dengar-dengarnya kali ni lain sikit. Betul. Kali ni masterclass lebih yang fokuskan kepada isu semasa dan juga apa yang berlaku current lah, current isu dalam dan juga luar negara. Antaranya sebelum ini ada satu topik sejam solid mereka berbicara berkenaan dengan kecaknaan politik. Sebab kita baru lepas PRU, nanti ada PRN. Jadi dia ajarlah parlimen tu macam mana, kenapa parti-parti komponen ini, kenapa perlu 112 majoriti mudah itu. Dia ajar selama sejam. Nanti Haizah pun akan buat topik berkenaan dengan tuition. Kepentingan ke ataupun keterpaksaan kepada zaman ni. Nanti keperluan atau beban. Betul. Saya pun akan bawakan topik hate speech di media sosial. Itu sebab ini semua yang berlega-lega yang berlaku lah. Satu lagi sebelum ni kan, sebab kita tahu mak ayah ke ataupun siapa saja kalau cerita pasal kerja kan, mesti ada cakap, okey, anak-anak nak jadi YouTuber, nak jadi orang yang buat content creator sebagainya. Dan kita pun pernah buat isu tu juga. Muaz host kan, cerita 10 tahun akan datang kan, adakah influencer ini masih lagi relevan kan. Kalian kena tengoklah, kalian sekarang kan influencer di media sosial. Saya tengok topik tu, dan kalau pagi-pagi ibu-ibu dengar dan tengok streaming Bulletin FM pukul 12, jangan lupa untuk tonton WHI. Dan satu lagi, kalau tengok webinar Bulletin FM ni di Facebook Bulletin FM secara live, kita juga nak berikan wang tunai kepada ada wang tunai juga. Ya ke? Seronoknya cerita sikit. Jumlahnya boleh berapa? Jumlahnya nantikan. Mungkin akan berubah-ubah jumlahnya. Tapi anda kena tontonlah untuk nak tahu bilakah tarikhnya apa semua. Anda kena sentiasa mengikuti media sosial Bulletin FM. Okey, last word lah daripada Hanif dan juga Haizah. Saya sangat berharap agar semua bukan saja mendengarkan kami kerana kami berada di situlah, tapi kerana matlamat ataupun direction Bulletin FM ni adalah untuk bawakan isu semasa. Mungkin sebab saya pun host MSI, di WSI pun isu semasa juga, jadi dia memang kena dengan kita semua, dan kita rasa sangat teruja sebab bukan saja kalian boleh belajar daripada apa yang kalian dengar tu, saya pun hari-hari belajar benda baru. Sama daripada perkongsian perbincangan tentang masyarakat, maksudnya isu-isu yang kita ketengahkan tu lebih matang lah untuk yang mendengar. Penonton-penonton nak tahu juga Bonda Haizah dan juga Hanif slotnya jam berapa? Silakan Bonda. Okey. Kita bermula setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 3 petang hinggalah 7 malam. Hari-hari. Dan kita juga ada ujian pressure, nak bagi juga duit RM100. Sebelum ni pilih lagu kan? Sebelum ni lagu-lagu. Ada juga. Frekuensinya mungkin di Lembah Kelang 101.3 FM, di Pulau Pinang 90.2 FM, di Kuching 104.3 dan di Alostar 107.3. Tapi yang tak ada frekuensi, no problem. Anda boleh stream melalui aplikasi Audio Plus atau bulletinfm.audio. Kita nampak ada penggunaan talian hayat di situ. Terima kasih kita ucapkan kepada Hanif dan juga Haizah di atas perkongsian hari ini. Nombor-nombor ni kita tak hafal. Okey, kita tak bagi tahu. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di WHI. Hey. Wanita hari ini. Anda masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan banyak komen-komen kita baca tadi kan, dan juga ada lagi komen-komen yang tak sempat kami baca. Tak apa. Dan harapnya hari ini topik yang kita bawakan mengantuk tanda penyakit ini sedikit sebanyak memberi anda celik mata lah kan. Kalau ada tanda-tanda tu cepat-cepat dapatkan rawatan. Saya nak baca satu komen ni daripada Siti Nur Syafi'i Chenot. Comel nama dia. Saya kadang-kadang ada juga masalah macam ni tahu tak? Macam saya cakap tadi kan, kadang-kadang kita penat tak boleh tidur. Tapi kan tiba-tiba mengantuk tu akan muncul bila ada kelas,
ceramah atau taklimat. Mula menguap tak berhenti. Dia macam yang hari Khamis malam. Dia macam hari Khamis malam, betul. Tiba-tiba kelas dah habis. Kita je tinggal kat online tu. Okay, mungkin anda juga ada masalah yang sama. Dan katanya, ini Mak Etun kata tadi, mengantuk nak tidur mana? Mak Etun nyanyi. Mata lah, dia kata. Dia ada jawapannya. Saya tak boleh makan nasi lemak. Kenapa? Tak tahu cepat mengantuk. Masa kerja dululah. Tu yang dia tahu. Dia kata, ini daripada Natirah Muhammad Yusof pula. Dia cakap, lepas makan, biasanya mengantuk. Tapi saya akan pusing-pusing dalam rumah atau terus kemas meja makan, basuh pinggan mangkuk, cuci sinki, hilang mengantuk. Oh, dia memang nak hilangkan mengantuk tu. Kalau saya tak, awak. Saya macam nantilah. Sekejap lagi kita buat. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada juga tu, Farid Ahmad kongsikan tips. Kalau boleh anda baca jugalah. Mungkin sikit banyak membantu juga. Tapi Fatin, kadang-kadang ada setengah pasangan ni, pasangan dia mengantuk, suami dia ataupun pasangan dia akan memanjakan ataupun dia popok-popokkan, dia manjakan. Dan esok kita nak bawa ini topik hikayat perkahwinan, manjakan pasangan bahagia atau derita. Ada ke derita kalau dah manja? Tak tahulah awak, saya tak ada pasangan. Salah itu orang awak tanya. akan selesaikan esok bersama dengan guest ataupun tetamu utama kita di studio dan juga rakan-rakan siaran kita yang lain. Anda kongsikanlah, betul ke manjakan pasangan ni bahagia ataupun boleh membawa kepada derita? Esok kita akan bincangkan. Jumpa lagi, terus jaga diri anda. Bye-bye. Cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wantanya usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia